Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan ustaz, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada malam ini dalam kita menghidupkan Ramadan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, nescaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita lihat cuaca, kebetulan pula keheningan, kebetulan pula angka malam itu adalah ganjil. Jadi kemungkinan Lailatul Qadar, Allahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam satu atau dua hadis. Yang pertama, Nabi menyebut, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah kamu, burulah kamu malam qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Saya yakin mungkin ustaz-ustaz sebelum ni, penceramah-penceramah, pentazkirah sebelum ni sudah menyebut tentang hadis-hadis ini, tapi eloklah diulang-ulang. Pasal agenda utama kita pada 10 hari yang terakhir ini antaranya ini, memburu malam qadar, 10 malam yang terakhir. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, taharrau lailatal qadri fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah kamu malam qadar itu pada malam-malam ganjil daripada 10 malam yang terakhir daripada Ramadan. Dan di sana ada lagi pendapat yang lebih spesifik, malam 27. Jadi terpulanglah kepada kita, moleknya kita ambil 10 yang terakhir. Tapi nak lebih lagi, pada malam-malam ganjil itu kita kalau boleh nak lebih lagi, semayang tarawih sampai 20 rakaat. Mana Ustaz? Terpulanglah itu, terpulang kepada kemampuan masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam-malam yang terakhir ini eloklah, maknanya kita disiplinkan diri. Maknanya kita berbuka mengikut sunnah. Mudah-mudahan dia termasuk dalam qiyam Ramadan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita dalam hadis yang lain, man qama lailatal qadri, ini secara khusus, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, nescaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi dirikan malam qadar itu macam mana? Tak semestinya hanya terhad bangun pukul 4 pagi, tidak. Masuk saja waktu maghrib, kita berbuka puasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sembahyang jemaah maghrib, kita sembahyang sunat selepas itu, kita baca Quran, kita sembahyang isyak secara berjemaah, kita sembahyang tarawih, kita sembahyang witir, itu sudah termasuk dalam qiyam Ramadan. Tapi kalau kita boleh tambah lagi, baca Quran, derma, infak, bangun pula malam 4 pagi, kita tahajud, sembahyangnya Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita mendapat ganjaran pahala yang besar. Bukan setakat jadi pendapatan kita ratusan ribu, tapi mungkin kalau kita dapat Lailatul Qadar itu pendapatan di bulan Ramadan jutaan, tuan-tuan, jutaan. Bayangkan, saya buat secara kiraan matematik, kalau kita derma RM1 pada malam qadar, katakan kita disiplin setiap malam yang terakhir ini derma RM1,
Kod jatuh malam qadar pada malam tersebut. Derma singgit satu malam. Malam qadar ni Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita khairum min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau singgit darab dengan 30. Sebab sebulan 30 hari kan, lebih kurang lah 29 atau 30 hari mengikut kalender Islam. Jadi singgit kali 30 samanya 30 ringgit. 30 darab dengan 1000. Berapa? Berapa Ustaz? 30,000. 30,000 ringgit. Allah Akbar. Lebih lagi lah. Kalau 10 ringgit, 30,000 kali dengan 10 pula. Kalau 20 ringgit, jutawan tuan-tuan. Jutawan Ramadan. Baru ni saya pergi ke Kuala Lumpur, pergi ziarah rakan demam denggi. Dan beliau ditempatkan di Hospital An-Nur. Saya tengok di hospital ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagus juga kerana dia membuat satu inovasi dari sudut perkataan. Kalau majlis ilmu dia tukar kepada majlis taman-taman syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekarang berada dalam majlis taman-taman syurga. Kemudian himpunan Ramadan seperti ini dia sebut apa? Himpunan jutawan Ramadan. Mana apa? Dia nak supaya kita nampak ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada 10 malam yang terakhir ini fokus kita lari sikit kebiasaannya. Tapi nampaknya di surau ataupun masjid. Surau Indra Sempurna ni alhamdulillah nampak masih bertahan. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Takbir. Wow. Tahniah, mudah-mudahan kita terus kekal sehingga ke malam-malam yang terakhir. Di saat saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni sibuk dah fikir nak balik kampung, nak raya dan seumpamanya. Tapi biarlah kita bertahan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita sakan memburu Lailatul Qadar. Nabi tak suruh kita sakan beraya. Berayalah, bukan mana hari raya tak beraya, tak, kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menyuruh kita sakan mencari Lailatul Qadar. Minta maaf kalau ada orang bekerja dengan sakan di sini. Saya menggunakan perkataan itu, sakan memburu Lailatul Qadar tuan-tuan. Mungkin di penghujung ini kita baru dapat gaji. Yang mana kerja kerajaan, kerja ikut swasta, yang mana pencen pun dapat juga kan? Baru dapat. Jadi kawal-kawallah diri. Kalau malam macam ni tak payahlah keluar, kan? Rebuhlah peluang yang ada. Biarlah maknanya hari raya Allah tak sempat kot nak sediakan baju baru tahun ni, tak sempat nak sediakan kuih muih seperti tahun lepas. Tak apalah kalau tak sempat, banyak pun cukup sekadar rasa sahaja. Kerana apa? Kerana kita lebih sibuk dengan mencari Lailatul Qadar. Tak rugi kuih muih dan juga baju baru itu, tapi rugi kalau sekiranya kita tak memanfaatkan peluang yang ada di hadapan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Belum tentu kita hidup lagi tahun hadapan. Saya yang masih mudalah 40-an, masih muda. Saya pun tak jamin saya akan bertemu lagi Ramadan pada tahun hadapan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan begitu juga, kita tak boleh jamin. Jadi sementara peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita, rebutlah peluang tersebut. Mudah-mudahan kita diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembebasan daripada api neraka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam satu hadis, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Dan sesungguhnya Allah Taala bebaskan manusia daripada api neraka, dan itu berlaku pada setiap malam Ramadan. Mudah-mudahan kita mengambil peluang daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan yang keduanya, sukalah saya berkongsi satu cerita. Cerita ini berlaku pada tahun 91 Hijrah bersamaan dengan 7/11 7/11 Masihi. Ketika itu Islam berada di zaman kemuncaknya. Islam berada di zaman perkembangan, di mana ketika itu di satu wilayah namanya Andalus ataupun Spanyol pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berlaku pemerintahan yang sangat kejam oleh raja yang bernama Raja Rodrik. Sehingga kan
Panglimanya sendiri pun dah tak tahan dengan kekejaman raja ini. Lantas seorang panglimanya yang bernama Julian turun ke wilayah Afrika Utara, pergi berjumpa dengan Gubernur Afrika Utara yang bernama Musa Ibn Nusair, meminta pertolongan membebaskan bumi Andalusia daripada kekejaman Raja Rodrik dan inginkan keadilan Islam. Allahu Akbar. Saya melihat, bila saya baca sejarah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah, rasa seronok kan. Tapi dia hanya kekal sejarah. Hari ini kita melihat apa-apa berlaku dalam negara Islam, di Palestin ke, di Rohingya ke, ataupun di mana-mana, even apa yang berlaku kepada negara kita, MH370, MH17. Siapa yang datang memberi bantuan? Bukan orang Islam, tapi orang bukan Islam. Di zaman itu, di zaman keagungan Islam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang bukan Islam nak bantuan Islam. Allahu Akbar. Julian ini dia turun pergi berjumpa dengan Musa Ibn Nusair, lalu memohon daripada Musa Ibn Nusair supaya membebaskan mereka daripada kekejaman Raja Rodrik. Lalu Musa Ibn Nusair melantik pangliman tenteranya yang bernama Tariq bin Ziyad bersama dengan 12,000 orang tentera. Lalu Tariq bin Ziyad memimpin tentera ini merentasi Selat Gibraltar dan sampailah di ke bumi belah sananya, bumi Andalus. Lalu Tariq bin Ziyad memerintahkan supaya kapal-kapal yang membawa mereka itu dibakar. Lalu askar-askarnya tengok kepelikan. Lalu Tariq bin Ziyad berkata, di hadapan kita musuh, di belakang kita laut. Kita tak akan kembali. Dan memang tujuan kita datang ini untuk berperang, sama ada kita menang atau syahid. Allahu Akbar. Dan memang berlakulah peperangan selepas itu. Dan peperangan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kenapa saya cerita pada saat ini? Kerana peperangan itu berlaku dikatakan 2 hari sebelum Aidilfitri. Dalam saat kita hari ini, 10 hari sebelum Aidilfitri pun dah rancang nak balik kampung. Kalau sekiranya ni tak boleh balik kampung tahun itu kerana bertugas dan seumpamanya, sedih yang amat sangat. Kemudian dah bincang dengan isteri, kadang-kadang berlaku pula masa muka nak balik kampung tahun ni rumah isteri, ataupun tahun lepas dah rumah isteri, tahun ni nak rumah isteri lagi, ataupun tahun lepas rumah suami, tahun ni nak rumah suami lagi. Masa muka di hujung Ramadan. Allahu Akbar. Kita ingat pejuang-pejuang zaman dahulu, mereka yang membawa Islam, mempertahankan bumi Islam. Mereka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, meletakkan Allah dan Rasulnya yang paling utama. Kita di hujung Ramadan ini, biarlah hubungan kita suami, isteri dengan anak-anak semakin bertambah baik. Pasal apa? Pasal Ramadan ini mendidik kita supaya menjadi takwa, manusia yang bertakwa. Bila manusia bertakwa, maknanya bukan sahaja mereka bagus dari sembahyangnya, bahkan dari seluruh hubungannya dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan ahli masyarakat. Kerana apa? Kerana mereka takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila saya teringat kisah perjuangan Tariq bin Ziyad ini, mereka berperang di hujung Ramadan 2 hari sebelum Aidilfitri, dan dikatakan peperangan itu berlangsung sampailah kepada 5 Syawal. Akhirnya diberikan kemenangan kepada tentera-tentera Islam. Mudah-mudahan kita dapat merasa kembali keadilan Islam. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allahu Akbar. Di sana sini, saya, pada pandangan saya lah, bila saya baca, saya melihat seolah-olah orang-orang Islam ni dibunuh secara terancang. Di Palestin tak sudah-sudah, kemudian di mana, di Iraqnya, di Syrianya, lagi di mana lagi, di Rohingya-nya tak sudah-sudah juga. Yang terbaru pula timbul pula di Sri Lanka, di Afrika Tengah juga sudah ada, di Nigeria juga sudah ada, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan bantuan kepada kita semua, kepada orang Islam di seluruh dunia. Dan apatah lagi kita berada di bulan Ramadan ini, bulan yang berkat, bulan yang kebanyakan peperangan besar yang berlaku di bulan ini, kemenangannya kepada orang Islam. Badarnya,
Andalus, pembukaan kota Andalusnya, pembukaan kota Mekahnya, lagi apa lagi ya? Lagi Ain Jalutnya. Ain Jalut ini berlaku pada 25 Ramadan. Tak sempatlah saya nak discuss Ain Jalut ini, panjang kisahnya di zaman Abbasiyah, yang kalau kita bincang Ain Jalut ini, kalau kita baca sejarah tentang peperangan Ain Jalut ini, memberikan memberikan pengajaran cukup banyak kepada kita, kerana peperangan Ain Jalut itu dunia ketika itu lebih kurang dunia sekarang ini, lebih kurang lah. Walaupun mungkin sekarang ni lebih teruk ke dulu, lebih teruk ke wallahu alam, tapi lebih kurang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita banyakkan minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin musibah-musibah yang melanda ini adalah akibat daripada dosa-dosa kita, kan? Kita sama-samalah minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dekatkan diri kepada Allah Taala, khususnya di bulan Ramadan ini, bulan yang Allah menyediakan kepada kita peluang pintu pengampunan yang luas, kan? Bila dapat pengampunan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tak adalah benda yang lebih baik daripada itu, kan? Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut kepada kita, yaghfir lakum, Allah Taala ampunkan dosa kamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'ad, dzalikal fawzul 'azim. Allah Taala ampunkan dosa, kemudian Allah Taala masukkan ke dalam syurga, yang mana syurga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Allah Taala sediakan dalam syurga itu tempat tinggal, kediaman yang indah-indah, baik-baik. Wa dzalikal fawzul 'azim, itulah kejayaan yang besar. Jadi biarlah matlamat kehidupan kita nak cari itu, kejayaan yang besar itu, yang kekal abadi. Yang dunia ini sekadar alat sahaja. Kalau rumah kita memang begitu, tuan-tuan, manusia kan, rumah nak rumah besar, ada rumah besar nak besar lagi, kereta nak kereta besar, ada kereta besar nak besar lagi, ada kereta kecil nak kereta besar, tanah nak tanah lagi, ada tabat tanah nak tanah lagi, pangkat ada pangkat nak pangkat lagi. Begitulah kehidupan manusia. Tapi biarlah mana kita jadikan semua yang kita ada, yang kita dapat atas dunia ini sebagai alat saja untuk kita meraih kehidupan yang sebenar, mendapat kehidupan yang sebenar yang kekal abadi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja perkongsian saya pada malam ini, lebih kurang 20 minit lah, kurang sikit atau lebih sikit, kan? Yang mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Mohon maaf banyak-banyak di atas segala kekurangan. Selamat menyambut Aidil Fitri, meraihkan kejayaan kita mendirikan Ramadan, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.